Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, seluruh jemaah, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, muslimin dan muslimat, tetamu-tetamu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua termasuk di kalangan hamba Allah yang diberkati, dimuliakan dan dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, pada pagi ini syukur pada Allah Ta'ala. Jam celik hari ini dah masuk pada hari yang ke-21. Bagi kita tuan-tuan orang yang beriman, pasti dan mesti terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Seperti mana iman sahabat Nabi ketika mana masuk Ramadan, mereka bergembira ibarat tetamu kekasih mereka datang. Bila sampai 10 malam akhir, sahabat mula bersemangat, tetapi ada rasa sedikit sedih bakal meninggalkan mereka Ramadan. Jadi tuan-tuan, kita pun tak tahu Ramadan ini adakah Ramadan terakhir kita, wallahu a'lam. Saya pun tak pasti jumpa lagi Ramadan ataupun tidak. Ala kulli hal, Ramadan yang berbaki ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala membantu kita untuk terus memecut, terus mengingati, terus meminta ampun, terus beribadat qiyam. Mudah-mudahan Allah itu kasih dan sayang pandang wajah kita semuanya. Amin. Amin. Baik, insyaAllah tuan-tuan, pada pagi ini kita cerita sikitlah berkait dengan 10 malam akhir ni. Satu ayat yang Allah sebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi saya hari ni mungkin tak cerita panjang lah tuan-tuan lah. Maklumlah, bangun awal 3.30 bangun dah. Tuan-tuan tak main tadi tak apa lah, lena kan. Kami jaga ni bangun awal, tidur pukul 2, bangkit pukul 3.30, sejam setengah tidur. Tiap hari lagu tu lah ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tolong doa lah bagi kesihatan saya ni, bagi lancar, bagi sihat elok. Ada lagi 8 hari, 9 hari lagi nak terus program macam ni lah. Nah, bukan main dekat, main dari Penang jauh tu. Nak sampai kat tuan-tuan pun singgah Ipoh, tidur semalam, program di Ipoh dulu. Ingat program malam, mereka atok siang, duha, asar, mereka atok lagi, tak boleh minum, tapi tetap program. Semalam di Ampang, Pandan Mewah, alhamdulillah. Pagi ni alhamdulillah Allah izin dapat jumpa dengan tuan-tuan. Sepatutnya tuan-tuan, pagi ni saya bukan di tempat tuan-tuan, kesian kat tuan-tuan, saya bagi juga pagi ni. Cancel di Batu Cave pagi ni. Sepatutnya juga kalau ikutkan juga mulai saya bukan di sini, tetapi di Sungai Petani, saya bagi kat tuan-tuan juga. Maknanya tuan-tuan patut rasa bersyukurlah kerana Allah pilih kita dapat bertemu lagi dalam bulan Ramadan. Baik. Jadi alhamdulillah, bila sebut tentang Lailatul Qadar, pernah berlaku pada ketika itu Bani Israel. Diceritakan ketika mana zaman dahulu, zaman Bani Israel, ada seorang lelaki. Ni kita sebut tentang asbabun nuzul, sebab turun surah Al-Qadar ni. Seorang lelaki yang bernama Syamhun. Dia ni tuan-tuan diceritakan pada zaman Bani Israel, umur mereka ni ratusan, bahkan ribuan pun sampai. Nah, lalu dicerita lelaki ni beribadat selama 83 tahun non-stop.
Ada riwayat yang kata dia ni berjihad selama 83 tahun non-stop. Lalu diceritakan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril cerita kat Nabi. Dia kata dulu Bani Israel dulu umur panjang, ada seorang lelaki ni buat ibadat 83 tahun, 1000 bulan straight ya. Lepas tu Nabi cerita dekat sahabat Nabi. Nabi kata, wahai sahabat, zaman dulu ada mereka yang boleh buat sampai 83 tahun. Lalu Nabi dan sahabat Nabi cemburu dengan umat dahulu. Cerita dia. Nak sampai umur 8 dah, nak sampai umur ratusan tahun, bahkan kita hari ni nak sampai umur 83 tahun pun belum tentu sampai. Saya terutama yang cakap ni baru awal permulaan 30-an, kalau nak campur dengan 83 lebih kurang 50 tahun lagi nak jumpa. Wallahu a'lam sampai tu benda. Tapi bila Jibril alaihi salam cerita kat Nabi, lalu Nabi cemburu. Pasal apa depa ni boleh buat banyak tu? Nabi pula bagi tahu dekat sahabat Nabi, pasal apa depa ni boleh buat jauh macam tu, sahabat akan cemburu belaka. Lalu turun ayat ini, Allah Taala sebut, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr. Malam al-qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya tuan-tuan, kita hari ni rata-rata lah kita kata umur yang Nabi kata 80 ni, 60 ke 70 rata-ratanya takat tu ya. A'maru ummati baina 60 wa 70, 70, 60 lagu tu ya. Tapi hari ni saya tengok mati tak sampai 60, tak sampai 50, tak sampai 40 mati belaka dah. Dulu ni mungkin, dulu ni dengar orang mati tua-tua ya. Orang muda ni jarang-jarang. Lah ni orang muda banyak mati. Antara mati orang muda ni, mati kemalangan banyak. Saya menyaksikan banyak kemalangan hari ni anak muda yang mati. Jadi sebab tu kita niat setiap perjalanan kita naik kenderaan mesti berdoa, ya Allah selamatkan aku. Minta Allah Taala pelihara niat yang baik. Naik kenderaan jangan niat jahat, niat baik insya-Allah mati baik. Nah, sebab tu kita dalam apa-apa pekerjaan tuan-tuan jangan letakkan niat yang tak baik sikit pun. Saya takut saat niat yang tak baik Allah jemput malaikat maut ambil nyawa waktu tak baik. Waktu baik dia tak ambil, waktu jahat dia ambil. Nah, bimbang juga dalam bab tu. Baik. Lalu bila kita cek balik tuan-tuan, kita ni, saya ambil contoh lah. Allah bagi kat kita 83 tahun 1000 bulan untuk siapa? Khas untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umur kita tak sampai. Kalau sampai pun saya ambil contoh lah 70 tahun umur tuan-tuan lah ni. Satu hari disebut sebahagian ulama kata kita ni ambil masa 8 jam tidur. 8 jam lebih kurang kita ambil contoh, tolak malam siang sikit-sikit 8 jam lah kita ambil. 70 tahun umur kita, tidur kita sehari 8 jam jatuh pada 30 tahun tidur. Maknanya 70 tolak 30 tinggal 40 tahun saja umur kita. Tu bukan ibadat 40 tahun. Tu campur makan, sakit perut, campur shopping, campur jalan, cari kuih raya, pergi beli baju raya, campur sembang dengan kawan, duduk melepak sampai 3 pagi. Tu tolak silap-silap baki lebih kurang 20 tahun je kita. Itu pun ibadat kita pula. Belum tentu ibadat kita buat dengan khusyuk 20 tahun tu tolak lagi pula. Akhirnya tuan-tuan, umur kita sikit sangat dengan Allah. Tapi Allah tu kasih kepada Nabi. Kita ni tumpang syafaat Nabi ni. Tak jadi umat Nabi tak dapat nikmat Lailatul Qadar ni. Percayalah Allah hanya bagi kepada umat Nabi sahaja. Tak dapat umat yang lain. Umur tak sampai tak apa. Tapi Allah nak bagi juga. Kalau betul lah Lailatul Qadar tu dapat kepada sesiapa sahaja, 83 tahun itu Allah bagi top up kat dia kebaikan. Dia buat baik mungkin 10 tahun, tapi Allah bagi ada 83 tahun baik hang. Cuma ya. Allah bagi kat kita tandanya apa tuan-tuan? Allah ni
Ar-Rahman Ar-Rahim, pemurah penyayangnya Allah. Sifat Allah ni pemurah, Allah bagi je. Dalam kitab Baquratul Amani mengatakan Allah itu sifat dia boros. Borosnya Allah tu bukan seperti borosnya kita. Jangan faham kita punya boros. Boros kita ni membazir, beli banyak, bawa keluar duit banyak kali buang. Allah Ta'ala ni memberi yang banyak dan tidak berkurangan sikit pun pada Allah. Allah bagi sungguh. Orang Islam pun dapat, orang tak Islam Allah tu bagi. Bab bagi ni Allah kata ambil semua tak apa, aku tak ada apa. Tak rugi sikit pada Allah. Borosnya Allah dalam bab itu. Sehingga kan kita umat Nabi mendapat ganjaran yang tak dapat di umat yang lain. Dulu ni cerita awal Nabi, sahabat Nabi cemburu umat Bani Israel dulu. Boleh buat ibadat 83 tahun straight. Hari ni kalau umat dulu bangkit hidup zaman kita, cemburu dekat umat Nabi balik. Buat semalam je boleh 83 tahun. Mana untung lagi tuan-tuan. Semalam ya nak. Kita tak kena buat 83 tahun. Kita tak kena buat straight. Kita ada berhenti, ada tidur, ada makan, ada minum, ada jalan-jalan. Tapi itulah umat Nabi. Walaupun umurnya pendek, tetapi ganjarannya melangkaui umat-umat yang terdahulu. Allahu Rabbi. Allah bagi kat kita pula tuan-tuan. Dalam bulan ni pula Allah Ta'ala bagi satu jalan yang mana jalan yang boleh selamat kita daripada api neraka. Bulan ni berjaya tuan-tuan, neraka tak masuk. Bulan ni berjaya tuan-tuan, Allah buka pula futihat abwabul jannah, dia buka pintu syurga semua. Bulan lain Allah tak buka semua, bulan ni Allah buka semua. Pilihlah mana yang kamu nak. Ada orang yang masuk syurga dengan Al-Qurannya, ada orang masuk syurga dengan sedekahnya, ada orang masuk syurga dengan puasanya, ada orang masuk syurga dengan sedekahnya, ada orang masuk syurga dengan qiyamul lailnya. Bulan ini Allah sedia banyak hidangan. Ada orang tuan-tuan yang berjaya mendapat semua ibadat totalnya, iaitu dinamakan as-saumul khususul khusus. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, puasa khususul khusus hanya berlaku kepada umat Nabi, hanya berlaku kepada para Nabi dan para awliya'us salihin sahaja. Mereka ni apa? Dalam bulan Ramadan, puasa ni 3 tuan-tuan. Yang pertama, puasa as-saumul am, puasa umum. Ni kita, orang kata apa, bagi-bagi ni checklist balik. Kita dah 20 hari dah puasa, kita duduk tak mana. Hak pertama, as-saumul am, puasa umum. Puasa umum ni adalah puasa bagi mereka hanya menahan perut daripada masuk segala minuman, makanan, dan menahan kemaluan mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan melalui kemaluan. 2 tu ya, puasa umum. Ini rata-rata kita hari ni. Puasa, tak makan, tak minum, tak buat benda tu. Baru kahwin pun tak buat. Dalam kahwin pun tak buat. Contoh, nak abang kata, kita boleh tahan. Orang kata, jangan. Puasa ni, jangan. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak buat benda tu. 3 benda ni. As-saumul am, puasa umum. Naik level VIP sikit. Ni naik level sikit. As-saumul khusus, yang disebutkan puasa khusus ini siapa? Mereka yang jaga juga perut dari makan minum, kemaluan dari melakukan perkara itu, dan mereka jaga seluruh anggota luaran mereka daripada melakukan perbuatan maksiat. Jaga. Tangan, mata jaga, telinga jaga, mulut jaga, kaki jaga, jaga takut buat benda tak elok. Bukan takat tak makan dia, mata pun tak tengok benda tak elok. Kita hari ni, dari pagi ni tak tengok, tengah hari tak tengok, petang tengok. Pergi bazar Ramadan, tewas. Kita bukan cerita badar hari ni, kita cerita bazar. Kita badar tak minat, bazar minat. Kan? Boleh jaga ni dari pagi sampai petang, asar boleh jaga. Tiba-tiba masuk pukul 6, masuk bazar Ramadan, mata kita melihat benda maksiat. Sebab tu Nabi kata, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ada orang puasa tapi tak dapat apa. Akhirnya mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Ibarat tuan-tuan bawa satu bekas
Yang bekas tu ada isi sepanjang jalan, tapi di hujungnya bocor, akhirnya kosong balik. Allahu Akbar. Dan bayang kita puasa 20 hari. Ada dah Allah Ta'ala ambil tiap hari tu penuh. Saya takut nanti kurang banyak. Bawa bekas puasa tapi tak ada isi. Kotak KFC tak ada ayam KFC. Contoh. Kan? Macam ayah-ayah lah ni lah. Anak-anak aja nak makan KFC je. Terpaksa lah ayah ni buat trip. Pergi carilah kotak KFC tak mana. Pergi beli ayam RM1 buah dalam tu. Anak ni tak tengok jenis ayam. Dia tengok kotak ayam. Sama macam ayah-ayah larat nak beli KFC. Mahal kadang-kadang tu tak mampu. Hari-hari nak makan KFC jenuh ha. Pergi cari ayam ketul-ketul mana-mana. Beli ayam Pepsi satu. Balik main nah. Ayah, anak ayah, makasihlah hari-hari jamu kami pada ayam RM1 ya. Kan? Maksudnya apa tuan-tuan? Bekas tu ada tapi kosong. Kita juga bimbang kalau kita dah masuk siang hari, tiba-tiba Allah Ta'ala tak bagi apa pun ganjaran kat dia. Hanya lapak dan dahaga. Sebab tu kita siang kita tengok kesian orang puasa macam orang miskin nampak. Seorang budak tanya pada ayah, ayah pasal apa kita kena puasa? Ayah kata pasal kita nak bagi rasa macam orang miskin. Tuan-tuan boleh rasa orang miskin macam mana? Tak pernah rasa sebelum ni. Tapi masuk bulan puasa, masuk puasa kita rasa betul lah orang miskin tak ada makan. Kita tak makan, lagu ni rasa dia. Dan budak tu pun tengah hari mai ke ayah dia. Ayah, betul ayah, cik rasa macam miskin sekarang ni. Tapi yang bestnya puasa macam orang miskin. Buka puasa macam Fir'aun. Tak maaf sebut lah. Buka puasa, tak padan dengan Zuhur tadi mayang zikir pun sian tengok. Tapi waktu buka puasa tuan-tuan, pizza, ayam golek, tu jenis-jenis bakar-bakar tu. Kocik. Tu tak masuk jenis burger, jenis kebab, jenis tabak. Tu menu lain pula. Tu tak kira ayak lagi, tu tak kira jenis berkuah lagi, tak kira kuih muih lagi, penuh meja. Makan, kena ayak 2 gelas, kenyang perut. Nampak makanan ni, dia air. 4 hari, kering kontang makanan tu, lempak buang saja. Mana ada orang perangat balik dah, kuih-kuih masuk dalam tu, kering, tak mahu lah. Bubur lambuk pun sama, masa ambil, nafsu. 4 bungkus dalam raga. Makan setengah, dia air, lagi kali lempak buang. Ni jadi kat kita umat akhir zaman. Kita ni tak beradab dengan nikmat Allah. Tak bersyukur dengan nikmat Allah. Ada orang tuan-tuan sampai hari ni nak makan buka puasa pun tak ada. Kita dapat makan. Kita dapat makan bukan sekadar makan, bahkan kita buang pula makanan untuk buka puasa. Ini golongan yang kufur akan nikmat Allah. Kita tak mau tuan-tuan dalam bulan Ramadan puasa tapi tak dapat apa-apa. Ni jaga siang elok dah. Jaga tengah hari elok dah. Masuk ke petang kita tewas. Anggota badan kita tak jaga, buat maksiat dan sebagainya. Lalu dikatakan puasa yang ketiga tadi khusus ni di kalangan para nabi. Mereka bukan takat jaga kemaluan perut, bukan jaga luaran saja, bahkan hati mereka ini hanyalah Allah. Makan kami ini Allah, tak makan kami pun Allah. Sebab tu kalau tuan-tuan mengaji dalam puasa pertama Nabi, tak diceritakan tentang buka puasa apa-apa oleh Nabi. Yang diceritakan Nabi berperang Badar. Allahu Akbar. Mereka puasa. Mereka juga sama macam kita juga. La'allakum tattaqun. Sahabat sama juga nak dapat la'allakum tattaqun. Tapi mereka dapat la'allakum tattaqun. Belum tiba lagi hujung Ramadan, dah dapat dah taqwa oleh Allah Ta'ala bagi. Apa bukti dia? Sahabat Nabi ajak berperang, mereka tak tolak, mereka semangat, teruskan berjuang. Mereka tak tinggal Nabi, mereka tak tinggal Islam, mereka duduk di depan, mereka bantu Nabi, akhirnya Allah beri kemenangan pada mereka. Allahu Akbar. Lepas tu dalam kisah puasa, dalam kisah Badar, dua-dua ada kalimat ni. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua-dua Allah nak kata, wahai Muhammad, kalian ini menang kerana aku yang bantu kalian. Maka Allah kata apa? Fattaqullah, bertakwalah kalian. Dengan kemenangan ini, bersyukurlah kalian. Kita pula masuk bulan-bulan puasa Ramadan ini, Allah nak juga nilai kita
la'allakum tattaqun. Bulan ni tuan-tuan, kata ulama, Allah nak bagi takwa siapa yang dia nak. Bulan lain bukan Allah tak bagi, tapi payah sikit syaitan ada. Bulan ni syaitan dibungkus rapat, ikat tepi, kan? Teh tarik buat TOI ikat tepi, syaitan kena ikat belakang. Bulan ni Allah bagi peluang sungguh. Kalau hampa nak, aku nak bagi. Tapi saya, hari ni kita kurang meminta kepada Allah. Kita kufur, Allah bagi masa kat kita, kita tak minta. Mustajab doa sebelum buka puasa, waktu sahur, Allah sebut dalam Quran. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah kata, istighfarlah padaku pada waktu sahur. Minta ampun, kita makan tak minta ampun apa? Makan. Tandah, cari tandah ya. Kenyang. Tak ada pun bagi masa balik ke Allah. Astaghfirullah. Pasal apa? Hikmah sahur balik pada Allah. Bukan hikmah sahur makan banyak, dah. Hikmah Allah bagi tandanya apa? Ada baik. Baik ni apa dia? Allah kejutkan kita, boleh bantu kita untuk syurga. Itu sebenarnya. Kita makan ni untuk bantu apa? Untuk bantu sehari kita aja. Tapi kalau kita istighfar, boleh bantu kita syurga Allah. Tapi sayang, hari ni tuan-tuan, umat Nabi kurang berdoa pada Allah. Sebab tu hari ni banyak ujian kat kita. Hidup tak tenang, masalah keluarga, hutang banyak, banyak masalah. Tak minta ke Allah. Minta dekat manusia. Sikit-sikit manusia. Bila manusia ni tak bagi, kita kecewa. Minta ke Allah, tenang. Allah nak bagi, serah kat dia. Dia tak nak bagi, serah kat dia. Semua tu Allah dah bagi dah. Cuma Allah bagi bukan selalu. Dia bagi kadang-kadang kat kita. Syukur juga pada Allah. Saya dah sebut kat tuan-tuan pagi ni. Saya faham, tak boleh cakap panjang. Semua bakat lentok belaka. Maklumlah, ahlul qiyam. Semua sahabat Nabi belaka ni, ya Allah, oi. Iktikaf 10 malam akhir belaka ni. Kan? Malam-malam tak tidur baca Quran. Tidur 5 minit bangun tahajud. Masya Allah. Tuan-tuan semua wuduk yang isyak semalam ke pagi ni? Tengok gaya macam isyak semalam, relax. Isyak punya wuduk, Masya Allah. Tu yang semua bakat kami isyak punya wuduk, Ustaz. Kering dah ni, kering. Kering. Kau lagu mana kah? Tuan-tuan tiap malam kau lagu tu. Habis-habis tarawih apa, kira wuduk dah ada, taruh sampai subuh. Kan? Dia ni kalau tidur atas kaki batal wuduk terus. Dia kalau tidur duduk macam ni tak batal wuduk. Jadi kita balik rumah duduk macam tu. Esok okey-okey subuh terus. Allahu akbar. Hebat kita ni. Sahabat Nabi tuan-tuan 10 malam akhir diceritakan buat apa? Mereka bungkus pakaian mereka. Mereka duduk di masjid belakang. Saya main malam satu pagi ada seorang lah. Pergi mana geng-geng lain. Tuan-tuan balik sambung makan kot malam. Kakak tak habis buka puasa. Patutnya bagilah penuh. Saya pun jadi seram pula. Tak ramai orang. Antara benda yang paling saya seram, kereta duduk kat luar, kami duduk dalam, kereta pecah tingkap, menuh lah. Kalau ramai taklah risau kan. Kan? 10 malam akhir tuan-tuan nak tengok seorang ya, Tok Siak ya. Tok Siak tu saya pun teriak tengok dia. Dengan rambut panjang, dia main sebut tengok saya. Hoi, dalam masjid pun ada kat makhluk ni malam-malam. Banyak manusia. Kan? Mujuk wakil seorang, jadilah seorang pun. Tapi sahabat Nabi tak mai, mereka menyesal. Depa ni bukan kata tak mai semayang dah. Tak iktikaf tu menyesal. Tuan-tuan, tambahkanlah 20 malam awal, iktikaf kurang. 10 malam akhir, iktikaf tu utamakan. Banyakkan duduk di masjid. Zuhur, kalau tak ada masa apa, duduk bagi lama sikit iktikaf, dapat pahala. Baca Quran, zikir, wirid, sorang-sorang, tak ada masalah. Tidurlah masjid pun tak ada masalah. Yang penting jangan buat masalah. Tidur tak ada masalah, tapi jangan sampai tidur dia menjadi masalah. Kencing, air liuk meleleh, air liuk basi, melimpah mata. Kalau jenis tu bawa plastik kantung tuan-tuan. Kan? Kalau jenis tu lah, kalau bukan jenis tu tak apa. Kan? Baik. Jadi bila Allah bagi kat kita tuan-tuan kurniaan, umur tak sampai 83 tahun, nak banding umur dulu ratusan, ribuan mereka. Bahkan disebutkan umur umat Nabi Ibrahim alaihissalam
Umur balik dia saja 100 lebih. Umur balik dia tu. Tak kira 83 tahun tu kira tak balik lagi lah tu. Balik dia, umur balik tu 100 lebih. Punyalah tua baru nak balik, baru nak kenal haid, baru nak kenal yang mani. Kita lah ni kecil-kecil kenal dah. Pasal hari ni bebas sangat. Media sosial hari ni benda yang bebas sangat. Kita pun pening kepala nak kawal budak-budak lah ni. Buka YouTube depan kita, belakang kita keluar iklan yang tak patutnya. Habis rosak mata anak kita. Dugaan banyak tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab tu hari ni Allah hantar, sebab tu Nabi bagi tahu kat sahabat Nabi, aku tak bimbang sangat dengan iman hampa semua ni. Aku bimbang kat iman umat aku nanti ni. Iman waktu bila? Waktu lemah. Zaman kita iman lemah. Kan kuat mana pun. Kan? Dajjal tak turun zaman Nabi. Tak turun zaman sahabat. Nabi kata apa? Kalau Dajjal turun zaman hampa semua sahabat, dia percaya budak kecil lah lempak batu kat Dajjal. Kalah Dajjal. Iman kuat zaman tu. Zaman tu sebut dia apa pun, semua jadi. Sebab tu perang Badar 313 tak goyang. Jumpa dengan 1000 orang. Kita hari ni keluar rumah 3 orang nak main serbu kita, lari masuk kunci pintu rumah, tak berani. Ini sebah 1000 dengan 313, seorang jumpa 3 orang. Tapi Nabi ajak apa? Bila ada Allah, Allah akan bantu, yakin ke Allah, akhirnya Allah bantu. Nabi minta ke Allah, tuan-tuan, Badar, minta anak. Nabi angkat tangan tinggi tu. Nabi angkat tangan tinggi. Kita kunut bangun pendek tu ya, dah mula gelabah. Dia ni duk mula dah tambah dah ayat-ayat macam-macam mula. Duk barik lana Sya'ban, Ramadan pula mampu lagi. 2 minit ya. Tuan-tuan dapat imam Syekh baca kata Syekh Jibril di Mesir. 30 minit kunut. Duk lagu tu ya. Kita saya ingat turun duk relax ya. Duk lambat. Kunut baru kunut tuan-tuan lah. Baru kunut 30 minit bacaan Quran dah sembahyang lagi panjang. Kadang-kadang mereka baca satu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Satu hari 2 kali khatam. Masya Allah. Sahabat Nabi Sayyidina Uthman ibn Affan khatam Quran 2 rakaat sekali khatam. Mayam tarawih kalau 8 rakaat maknanya sekali tu maknanya 4 kali khatam. 2 1 kali, 2 1 kali, 2 1 kali, 2 1 kali. Kalau betul lah ada mereka hari ni, saya ingat kita tak main dah masjid. Kita pasti tewas, kan? Kita ni tuan-tuan, kalau bab diri ni, ya Allah, nak semayang tak boleh. Tapi dia pun cerita viral hari ni, berdiri nak makan nasi Arab Chef Ammar. Pukul 11 pagi berdiri, buka kedai pukul 2, pukul 3. 11 potong dah belum. Nak dapat duit bantuan kerajaan RM500 beratur panjang kat bank. Tak jadi masalah. Masuk masjid tu imam baca panjang jadi masalah. Tu imam ni tak faham, sungguh kami ni tua-tua. Oh, waktu semayang pun tua, waktu hampa nak beratur nasi Arab jadi muda. Waktu hampa nak beratur scan masuk shopping komplek, hampa jadi muda. Panjang sanggup. Ni akhir zaman tuan-tuan. Kita dah mula hilang nilai Islam dalam hidup kita. Kita tak nampak dah. Allah bagi hilang. Pasal apa Allah bagi hilang? Pasal kita ni kurang bersyukur pada Allah. Allah lenyapkan rasa nikmat, kasih sayang, nilai murni Islam tu Allah buang sikit-sikit. Akhirnya kita tak kisah pun. Hari ni orang shopping semayang pun tak semayang pada. Cari baju raya. Masuk pukul 8. 8 awal sangat. Masuk tengah hari. Keluar dekat maghrib. Zuhur, asar tak sedap langsung. Sibuk pilih baju raya. Subhanallah. Takut tuan-tuan. Mati nanti. Baju raya kita hak mahal-mahal tu semua tinggal belakang. Bawa kain kapan dia. Nah. Lepas tu ulama kalau tuan-tuan perasan, mereka suka pakai jubah putih. Bagi mereka jubah itu putih menandakan kain kafan juga warna putih. Nak ingat mati tu kena sedap banyak. Tuan-tuan hari ni kalau tak ada jubah putih, beli juga pergi ada selai. Tak boleh pakai hari lain, hari Jumaat dia pakai. Sunnah Nabi. Pakai jubah putih ni dia rasa lain tuan-tuan tak? Dia rasa macam putih seraya aku ni. Seraya nak buat tak baik pun tak jadi. Agak-agak saya pakai jubah putih ni ada saya nak pergi mengorak perempuan mana lagi. Saya pun rasa malu kan pakai jubah putih orang panggil. Kan?
Ada saya nak buat benda tak elok lagi. Saya rasa pun rasa, pakai pun rasa, ya Allah. Ulama kata apa? Pakaian putih ini pakaian sedia nak mati. Bahkan pakaian warna-warna makruh hukum dia dalam solat. Boleh pakai baju, nak pakai jubah color orange ke, pink ke, purple ke, boleh. Tapi makruh. Sunnah putih. Kan? Jadi kena carilah kita putih banyak-banyak sikit. Tak lama nanti putih juga. Kan? Walaupun muka hitam. Tak ada orang ambil kisah apa color kain kapan ikut muka. Kalau muka hitam, dia kata pakai kain hitam lah, nampak serupa, tak ada. Satu set tak ada. Tetap putih balik. Pasal apa tuan-tuan? Orang mati ni, wajah dia dah tak macam kita dah. Kita berminyak, dia kering elok lah. Dia duduk dalam kain kapan tu, nampak seri lah. Lepas tu tuan-tuan kena belajar siap-siap pakai putih di wajah kita ni. Biar orang tengok kita ni tak jadi pelik. Dia ni dah kekal putih lah hidup, kekal mati nampak ceria lah. Dia ni tak pernah pakai putih, tiba-tiba pakai putih, orang terkejut tu. Ui, muka dia betapa gelapnya bila duduk dengan putih. Ulama ni tuan-tuan, walaupun wajah gelap, pakai putih, Allah tak nampakkan kegelapan, Allah bagi cahaya, tengok berseri nampak. Pasal putih tu pakaian sunnah Nabi SAW. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita duduk 21 akhir, 21 Ramadan. Kita berdoa banyak-banyak tuan-tuan, macam Nabi berdoa pada Badar. Nabi kata apa? Ya Allah, kau bagi kepada kami tentera Islam dalam perang-perang Badar, nescaya jangan kau kalahkan, jangan binasakan kami. Kalau kau binasakan kami, nescaya tidak akan ada orang yang menyembah kau di atas bumi ini lagi. Nabi minta ke Allah. Pagi ni saya tak boleh nak buat nada kuat sikit lah, sebab pagi lagi. Kalau guna suara banyak, buat cerakah pagi ni, saya teruk tuan-tuan, relax ha? Saya lagi duduk telan yak liung dalam kereta duduk. Awak ni, berdarah sangat. Jadi saya duduk kontrol tadi ni, saya duduk minta, ya Allah jangan bagi tinggi ingat volume saya. Tu imam tadi pun macam relax lah. Pasal apa? Kia mulai boleh macam tinggi, ada ayam. Kan? Subuh tak ada ayam dah, ayam tak bagi dah. Waktu saya terpaksa pandai-pandai ni raya, ni saya duk buat hayun subuh pun duk buat. Bismillah duk buat hayun lagi saya tahu. Allah anta salam. Waalaikumsalam. Waktu tu nak jumpa balik 7.20 nanti. Tu dah. Waktu tu tak boleh buat apa dah. Nah, sebab tu kita ni tuan-tuan, Allah bagi kat kita ni syukur pada Allah. Mintalah ke Allah kalau boleh bulan Ramadan kali ni tuan-tuan, kalau betul lah Allah kata inilah pada kita tuan-tuan, mintalah kita ni buat yang terbaik daripada sebelum-sebelumnya. Carilah peluang. Nah, saya pun tak tahu tuan-tuan, duk teringat Ramadan mati, Ramadan mati, Ramadan mati. Pasal apa? 83 tahun Allah bagi. Tak pernah hidup 83 tahun dapat pahala 83 tahun. Tengok Allah nak bagi untuk syurga tu. Tuan-tuan kira-kira balik. Takkan Allah nak bagi saya saja. Allah nak bagi kita ni dapat kebaikan untuk syurga dia. 83 tahun pula kalau kita buat kejahatan, digandakan 83 tahun kejahatan. Na'udzubillah lah. 10 malam akhir ni jangan bagi ada jahat langsung, kurangkan, baik hilangkan. Takut kena malam tu al-qadar, kita pun maksiat 83 tahun jenah minta ampun pada Allah Taala. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan, Allah bagi kita hidup bukan sekadar hidup, la takunu ramadhaniyan walakin kunu rabbaniyan. Jangan kamu jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah Taala. Allah tu kekal, Ramadan tu akan tinggal. Ramadan tu hadiah yang pergi dan datang dan pergi. Tapi Allah itu akan ada dengan kita selagi mana kita memerlukan dia, dia takkan tinggalkan kita. Dia jaga kita tuan-tuan. InsyaAllah saya kira cukuplah sekadar dahulu awal sikitlah puanti hari ni. 3.5, 4.5, 5.5, 6.5. Weh 5 kat 5 jam mu jaga. Jadi ya. Lagi nak kabur balik kan. Nak kabur balik hari ni tak ada program siang, so lega. Boleh relax Bolehlah ronda-ronda apa sikit. Malam ni Sungai Buaya, esok balik. Lega lah, boleh balik kampung. Tinggal bini tuan-tuan. Dah lah puasa lagi pula. Tuan-tuan tak apalah puasa, malam tak puasa kan. Saya puasa bertambah puasa. Bukan pasal puasa apa, pasal orang puan pantang. Puasa tu double puasa. Kan? Syukur pada Allah Taala. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya. Saya rasa cukuplah sekadar tu dahulu. Dahulu depa kata kat saya, subuh hari ni ustaz boleh panjang. Memang boleh panjang. Yang panjang hampa aku teruk. Kan? Hampa pendai atok sampai pukul 8, aku 9. Sekali lagi hampa relna aku tenang, aku tang ni lu nganga. Telan yak liok orang tua.
Nah, jadi insya-Allah minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Pagi ni saya dapatlah bersama tuan-tuan bermula dari Qiyamul Lail tadi. InsyaAllah sampailah hari ni, pagi ni Allah bagi peluang kepada kita kuliah subuh bersama-sama. Jadi ada tabung yang saya bawa seperti biasalah kalau tuan-tuan ingin infak dan sebagainya. Mudah-mudahan ada kebaikan. Cuma hari ni sajalah saya bawa sabar sikit adalah barang-barang tu, baki-baki belen. Abang nak balik utara dah, nak bersih bonek tu, tuan-tuan clear wang. Adalah yang pertama saya bawa hari ni minyak adik-beradik serupa macam rokok Dunhill, rokok Suria, duduk dalam kotak. Orang puasa kalau kaki rokok, buka puasa jumpa rokok lu pada kurma. Makan sahur bukan minum air, kurma isap rokok buahlah. Tapi hari ni saya bawa adik-beradik kotak ni. Dalam ni ada minyak atar. Minyak atar apa? Minyak white oat. Minyak white oat ni saya bawa merata tuan-tuan. Pi Sabah merata saya bawa. Alhamdulillah ramai yang suka dengan bauan dia. Satu jenis yang saya bawa. Kalau tuan-tuan berhajat, ada nanti di luar sana ni dengan nilai RM20. Saya nak sebut tuan-tuan, 10 malam akhir ni hidupkan suasana sunnah, pakaian sunnah, wangian sunnah adalah saya bawa ni untuk nak bagi kita selesa ibadat. Kadang-kadang tuan-tuan 10 malam akhir ketiak busuk, bau macam-macam busuk. Bagilah wangi sikit. Nabi ni nak kita ni sentiasa segar di depan umat orang yang lain. Yang pakaian kita elok, wangian kita elok. Ni masuk 10 akhir, baju lasam, muka pun nampak teruk, bagi kemas sikit. Kita nak masuk hujung Ramadan ni bukan biar muka kita misai berserabut bang, bagi kemas Islam tu kemas. Nah, yang kedua saya bawa untuk ibu-ibu, ada oleh-oleh untuk ibu-ibu, stokin solat ibu. Stokin solat ni RM10 je. Kalau ibu-ibu berhajat, bolehlah nak habis tamatkan Ramadan ni, masuk raya nanti pun kekal tutup aurat. Saya jumpa semalam di Ampang, banyak yang main masjid muslimat tapi stokin tak pakai, nampak kaki keluar sana sini. Nak main ibadat tu, aurat tak tutup. Kot-kotlah ibu-ibu yang berhajat. Hari ni saya buat stokin ibu, free je untuk ibu-ibu nanti. Orang lelaki-lelaki minta maaf lah, jangan ada berebut pula. Stokin ni free, tapi hanya free size sahaja untuk ibu-ibu. Minta maaf ibu nak sajalah. Buah punchline buah lah. Buah nak balik kan ibu-ibu nak RM10 je ibu nak. Bolehlah, ni homemade ni. Ni untuk sahabat saya yang buat, saya tolong bawa saja. Jadi insya-Allah kalau berhajat bolehlah dapat di luar nanti, ada sahabat saya jaga. Jadi saya syukur Ramadan kali ni Allah hantar 2 orang yang teman saya. Biasa saya main seorang-seorang masa nak. Bulan Ramadan rupanya berkat Allah hantar 2 orang tolong bawa saya. Saya tak bawa kereta langsung kita kat lah ni. Tidur yang lah kereta. Bangkit cakap, tidur balik, cakap bangkit, cakap bangkit tidur. Tapi alhamdulillah lah depa ni bantu. Saya ingat depa ni antara yang mengaji. Orang mengaji ni dia akan ingat khidmat ni pahala yang besar. Siap bawa kamera pula hari ni. Jarang-jarang saya masuk kamera. TV jarang masuk, CCTV kerap masuk. Saya ni kan. Orang duk cari saya, ustaz ni ada dalam TV memang tak jumpa tapi tengoklah CCTV banyak. Muka ada kerap CCTV kan. Tapi alhamdulillah lah, syukur apa pun tak apa. Kita ingat bekerja dakwah ni Allah tak nilai TV ke, luar TV ke. Allah nak hati tu yang betul untuk menyampaikan kebaikan. Jadi insya-Allah saya kira cukuplah sekadar itu dahulu. Tuan-tuan bolehlah tengok ada barang tu serba sikit di luar sana tu. Tolong-tolonglah peringan-peringankan bonek kereta. Kan. Beli tak mau pakai tak apa. Niat hadiah ke orang dapat pahala pula. Ni 10 malam akhir ni. Gamak nak buat hadiah halalang takkan beli sekotak. Beli 10 kotak seorang. Habis barang-barang tu. Melawak tuan-tuan lah. Lebih kurang lagu tu lah. Kita melawak ni bukan apa. Ini tanda kita kasih dan sayang. Bulan Ramadan, bulan silaturahim. Hari ni Allah bagi saya silaturahim dengan masyarakat Syekh Shen 24. di Shah Alam insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an
وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tasbih kafarah dan salatul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.